boleh dilantik daripada seorang pembohong. Jadi Amir Mukminin kata saya berbohong tadi, maka saya telah berbohong, maka macam mana saya boleh jadi qadhi? Qadhi tak boleh ambil kalangan orang yang membohong. Okey. Jadi dia pandai mainkan Amirul Mukminin ketika itu. Tapi sebenarnya dihuraikan oleh para ulama, sebab apa dia tak mau? Sebab dia tak mau mengikut telunjuk perintah. Nak buat A, kena cakap ini halal A, B kena B ni halal, C kena C ni halal. Dia tak mau ikut telunjuk-telunjuk yang memaksa-maksa ini. Ini hebat, tuan-tuan. Ya. Juga pernah berlaku Imam Abu Hanifah dikritik seorang imam yang hebat juga, nama dia Ibnu Abi Layla. Ibnu Abi Layla ni dia ni ikut telunjuk pemerintah ni. Perintah kata AA lah. Dia tangkap seorang perempuan yang dikatakan berzina, lalu dihukum perempuan itu dalam keadaan berdiri dan macam-macam lagi lah. Imam Abu Hanifah datang kritik dia, kenapa engkau letak hukum macam ni, ini salah, ni salah, ni salah. Dia marah. Akibatnya Imam Abu Hanifah dipenjarakan. Ini tuan-tuan So ada orang yang mana Nabi kata badiru bil a'mal, segerakan kamu semua buat amal ibadah, segera. Fitanan ka qita'im minal laili muzlim, di waktu nanti sampai satu waktu fitnah-fitnah ni cukup banyak. Fitnah ni maksud dia ujian-ujian dunia ni sangat banyak, macam malam-malam ni punya gelap cukup banyak, sampai tak nampak terang, tak nampak dah pokok-pokok sebab banyak sangat gelap ni. Banyak sangat gelap, tak nampak butiran-butiran dahan-dahan pokok-pokok punya daun-daun sampai tak nampak sebab terlampau banyak kegelapan malam. Cik baik ada lampu nampak sikit. Kalau tak ada lampu tak nampak langsung, nampak sikit-sikit bawah cahaya bulan. Itulah fitnah dan ujian yang banyak di akhir zaman. Sebab itu sesiapa nak selamat, Nabi kata badiru bil a'mal, segera buat amalan. Amalan itulah yang akan menjadi cahaya untuk kita jalan dan nampak mana yang terang, mana yang bahaya, mana longkangnya, mana durinya dan seumpamanya. Kemudian Nabi kata lagi, akan datang pada waktu itu yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Akan datang pada waktu itu ada seorang lelaki atau perempuan, dia berpagi-pagi dia jadi orang mukmin, dia solat subuh berjemaah, dia berzikir, dia solat sunat, tapi wayumsi kafiran, petang-petang dia jadi kafir. Pagi dia mukmin, petang dia kafir. Para ulama kata petang jadi kafir kenapa? Dia buat benda-benda yang haram. Kerana apa, kita akan tengok sekejap lagi. Dan ada juga orang yang wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran, petang-petang dia jadi beriman, pagi-pagi dia jadi kafir. Sebab apa? Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya, kerana dia menjual agama dia untuk mendapat sekelompok rezeki dan duit dan harta. So ini dia tuan-tuan, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi kita dapat lihat hari ini tuan-tuan, kita jangan kerana rezeki menganggap rezeki kita di tangan manusia. Ada manusia ugut sikit, kita kata habislah rezeki aku kena ikut apa yang dia buat, walaupun bertentangan dengan Allah. Ini adalah boleh rezeki yang membawa ke neraka tuan-tuan. Ya. Kerana itulah saya ingat seorang khalifah yang bernama Hisham bin Abdul Malik. Dia berada di Kaabah. Tuan-tuan pernah pergi buat umrah, buat haji? Kan dekat Kaabah banyak tempat-tempat yang makbul doa kan? Di Multazam, ya, dan di sekeliling Kaabah itu di Hijr Ismail, bahkan makam Ibrahim. Maka ada seorang ulama nama dia Salim bin Abdullah. Salim ni dia tengah berdoa dekat depan Kaabah. Tiba-tiba Hisham ni, khalifah ni, nampak ulama ni. Dia pun tegur. Dia kata, "Hey, Salim, engkau ada apa-apa tak nak minta dengan aku?" Dia ingatkan dia nak buat baik lah pada ulama. Gitulah niat dia. Ya, engkau ada apa-apa nak minta ke aku tak? Mintalah. Salim kata, "Tak apa Amirul Mukminin, biar dulu. Aku tak mampu dan dan segan nak minta di benda lain di depan Kaabah ini." Ya, dia nak minta pasal akhirat, jadi segan nak minta pada manusia depan
depan Kaabah. Maka lepas tu, lepas habis beberapa ketika, Salim pun keluar. Bila keluar, terserempak lagi dengan khalifah. Kali ni khalifah pun offer sekali lagi, dia nak buat baik ni. Dia kata, "Hey Salim, sekarang mintalah apa yang kau nak." Maka Salim pun kata, "Ya wahai Amirul Mukminin, engkau nak min hawaiji dunia awil akhirah? Kau nak suruh aku minta benda dunia ke benda akhirat ni?" Hisham pun kata, hawaiji dunia, benda-benda dunia lah, kan? Maka Salim pun kata sebagai jawapan, dia kata, dia kata, "Tadi aku berada di depan Kaabah, aku tidak meminta, aku tidak masa'al tuha liman yamlikuha, aku tak meminta dunia daripada yang memiliki dunia." Siapa? Allah. "Fakaifa as'alu ad-dunya mimman lam yamlikuha mimman la yamlikuha?" Maka bagaimana mungkin aku minta dunia daripada orang yang tak memiliki pun dunia? Tu dia tazkirah lalu ke Amirul Mukminin. Tapi tak kena tampar tuan-tuan. Alhamdulillah. Tak kena masuk penjara, nasib baik. Dia terus bagi tazkirah sebutir dekat depan Amirul Mukminin. Kau ingat kau teres sangat kan kau miliki dunia ni? Kau tak miliki pun. Allah yang milikinya. Aku tak minta pada kau pun. Hebat tuan-tuan, hebat. Sebab itulah banyak ulama' duk kata, ulama' silam, dia kata mana-mana orang alim yang menghampiri pintu pembesar, maka turunlah haibahnya. Banyak sangat. Tapi tidaklah mutlakan mestinya, tapi ada banyak kebenarannya. Jadi itu poin kita. Jangan kerana rezeki kita minta daripada meyakini manusia yang memegang kita punya harta, manusia yang memegang rezeki kita. Walaupun diminta buat benda yang bercanggah dengan kehendak Allah, kita buat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan kamu buat satu benda yang mentaati manusia dalam perkara yang membawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita kena yakin bahawa rezeki di tangan Allah. Jangan cakap kat mulutnya tuan-tuan. Kena betul-betul yakin ni. Sungguh ni. Yakin ni sampai tahap tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kalau ambil pisau, duk potong kat jari, berdarah. Yakin tu tahap lagu tu. Menyebabkan kita takkan ambil pisau potong jari kita. Takkan. Kita nak tahap tu. Ada satu kisah yang diriwayatkan dalam kitab tafsir. Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni kan boleh bercakap dengan binatang, dengan jin pun boleh ikut cakap dia. Allah bagikan dia punya ruang lingkup kuasa dia luar biasa. Satu hari dalam kitab tafsir dikatakan bahawa Nabi Sulaiman berjumpa dengan semut. Yang semut yang dia nak pijak tu, yang semut tu lari tu kan. Habis semut tu ingatkan Nabi Sulaiman tak tahu, tapi dia pun tahu. So berlakulah dialog di antara Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun kata, "Ayyatuhan namlah." Wahai semut, berapa bijikah biji gandum yang kamu makan setahun? Sebab Nabi Sulaiman diarahkan oleh Allah untuk mengagihkan rezeki. Maka semut pun menjawab, "Biasanya aku makan habbataini minal qamh." 2 biji buah gandum aku makan setahun 2 biji je. Maka Nabi Sulaiman pun segera ambil 2 biji, bagi pada semut. Ni ambil ni, bekalan setahun ni, ambil. Maka tahun depan Nabi Sulaiman datang, tengok 1 biji je semut ni makan, 1 biji lagi duk simpan dalam peti ais. Tak ada peti ais tu, simpan lah, maknanya simpan. Maka Nabi Sulaiman tanya, "Ayyatuhan namlah, hei semut, alam tukhbirinani annaki ta'kulina fi kulli amain habbataini min al-qamh?" Bukankah engkau cakap pada aku dulu tahun lepas engkau makan 2 biji 1 tahun? Falimadha akalta habbatan wahidah? Kenapa kau makan 1 saja? Nampaknya aku nampak. Falimadha? Kenapa wahai semut? Semut pun jawab,
Semut kata, kalau dulu sebenarnya aku cakap 2 biji tu, li'annani mutayaqinatun wa wathiqatun bi anna Allah huwa raziq. Kerana dulu aku yakin sangat dan sangat percaya dengan rezeki yang Allah agihkan. Aku tahu kalau tak dapat ini mesti dapat punya dua, Allah yang agihkan. Ya. Tetapi lakinni lima alimtu annaka alladhi tawallaita amra rizqi khiftu an tansani. Ya, tapi bila mana aku tahu saja engkau telah pun Allah suruh untuk agih-agihkan urusan rezeki ini, aku takut engkau lupalah Nabi Sulaiman. So tu aku simpan 1 biji. Tuan-tuan, memang rezeki manusia tak boleh nak penuhi hak kita, tuan-tuan. Rezeki di tangan Allah. Walaupun Nabi Sulaiman ataupun mana-mana Nabi, memang Allah tak suruhkan buat untuk bagikan rezeki. Dan bukan rezeki kita di tangan manusia. Ya, boleh datang daripada media manusia. Kita kata tangan manusia pun Ustaz, saya minta kerja, hantar resume, interview, dialah yang mengatakan dapat, saya dapat. Weh, jangan macam tu, tuan-tuan. Kalau itulah keyakinan kita, kita bimbang kita jadi pengikut Firaun. Pengikut Firaun dan Namrud. Firaun dan Namrud dulu lagu tu lah. Dia kata ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha besar. Sebab apa? Kau nampak? Aku kejap lagi aku cakap kat Gad aku pergi bunuh, mati dia. Aku cakap kat Gad jangan bunuh, hidup dia. Macam Nabi Nabi Ibrahim kata pada Namrud, kalau gitu cuba kamu turunkan matahari sekarang ni, naikkan bulan sekarang ni, cuba tengok. Fahbuhital ladzi kafar, maka tenganga-nganga puak-puak ni. Ya. Jadi nak ceritanya akidah orang-orang yang salah, mereka kata mereka yang beri, bukan orang lain. Kalau kita yakin manusia yang beri, berat kita. Kita tak tahu ke bahawa orang yang beri kita kerja tu, siapa yang gerakkan hati dia untuk mengatakan kita layak? Allah. Orang yang meluluskan tender dan kontrak kita, siapa yang menggerakkan hatinya untuk merasakan kita punya yang bagus? Allah. Siapa yang menggerakkan rezeki untuk kita punya dokumen sampai dan boleh sampai dan tak hilang dalam proses nak jatuh atas meja big boss? Allah. Tiba-tiba kita ucap terima kasih melampau-lampau pada manusia yang memberikan tender, kita melupakan Allah. Memang boleh buat neraka, tuan-tuan. Maka itu dia yang kita kena faham, ya. Baik. Yang seterusnya kita juga perlu ingat kisah seorang ulama sekali lagi yang tak menjual agama dia. Ini memang pedih untuk kami ustaz-ustaz pun sama juga pedih dia, tuan-tuan. Kisah seorang wali Allah namanya Malik bin Dinar. Nama dia pun Dinar, tapi bukan sebab duit. Nama Dinar, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni satu hari dia ni lapar sangat, tuan-tuan, tak ada makanan. Dia pun minat sangat buah tin. Watini wa zaitun. Baca kena betul, jangan watini wa zaitun. Watin tanah, tin, buah tin. Maka dia pun pergi pasar, dia tengok buah tin meleleh hailio dia, tuan-tuan. Maka dia pun segera pergi jumpa dekat orang pekedai tu. Dia kata, hei pekedai, ni aku ada kasut sepasang ni, aku jual kat kasut ni, engkau bagi aku sebiji boleh tak? Pekedai kata, tak layak. Kasut engkau ni tak layak dapat walau sebutir pun. Ambil balik. Dia pun ambil balik, pakai kasut dia balik. Dia pun jalan. Bila dia jalan, orang kat sekeliling tu nampak. Segera orang sekeliling pergi kat kedai tu, kata, kau tak kenal ke siapa Syekh tu? Siapa? Itulah Imam Malik bin Dinar, ulama besar, sufi, alim, wali Allah. Oh ya ke? Segera dia pun panggil hamba dia. Hamba, mari sekejap. Ni kau pergi bawa plastik dengan buat aku kejar dia. Kalau kau dapat kejar dia, aku bebaskan kau. Kau, tu dia. Hamba ni pun dengan segera berlari mengejar Malik bin Dinar. Dia sampai-sampai, dia tahan Malik. Wahai Syekh, tolonglah ambil ni, tuan aku bagi. Dan kalau kau ambil, fihi tahriri, kalau kau ambil, dia akan boleh menjadikan aku bebas. Sebab dia baru kenal kau siapa. Jadi kalau tuan-tuan jadi ustaz tu, jadi ulama tu, bangga tak? Baru kau tahu apa kau ngajar betul tadi cium kasut ni. Kalau kita pun kau tahu apa siapa, engkau tadi buat tak layan je, kau ngajar betul.
Malik bin Dinar tak macam tu tuan-tuan.